بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام المصنف إمام أحمد Al-Marzuqi, nafa'ana Allahu bihi, semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan ilmu seluruh orang salih hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Muka surat ataupun baris yang ke-15, musannif menyebutkan tafsilu 25 lazim kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim. Hum Adamu Idrisu Nuhun Hudu Ma' Salihu wa Ibrahimu kullun muttaba' Salih wa Ibrahimu kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kadha Ya'qubu Yusufun wa Ayyubu ihtadha Shu'aibu Harun wa Musa wal Yasa' Dhul Kifli Dawudu Sulaimanu ittaba' Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'ghayya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Wajib mengetahui secara terperinci 25 orang Rasul bagi setiap mukallaf. Maka rebutlah pengetahuan ini. Mereka ialah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud serta Saleh dan Ibrahim yang masing-masing wajib diikuti. Seterusnya Lut, Ismail dan Ishaq, begitu juga Yaqub, Yusuf dan Ayyub yang mengikut jejak langkah para nabi sebelumnya. Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman yang mengikuti. Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Taha sebagai nabi penutup yang tinggalkanlah kecenderungan kepada kesesatan. Semoga rahmat dan kesejahteraan daripada Allah Subhanahu wa taala terlimpas ke atas mereka dan keluarga mereka sepanjang masa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberikan kita kesempatan, diizinkan kita untuk duduk bersama-sama dalam majlis agama, dalam majlis ilmu yang membahaskan tentang akidah kita, yang mana ini merupakan salah satu daripada rukun agama. Pada pengajian yang lalu kita dah bahaskan tentang beberapa nabi, daripada Nabi Lut hingga ke Nabi Yahya. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung pada Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Isa bin Maryam, yang mana Siti Maryam itu merupakan anak kepada Imran. Wa yattasil nasabu Imran bi Daud alaihi salam, dan Imran alaihi salam bersambung nasabnya kepada Nabi Daud. Wa huwa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Yang mana Nabi Isa ini merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang diutuskan kepada, yang dipilih untuk menjadi rasul, dan merupakan nabi yang terakhir daripada golongan Bani Israel. Nabi Isa merupakan nabi yang terakhir dari golongan Bani Israel, yang mana Allah Subhanahu wa taala kekalkan Nabi Isa ini sehingga ke akhir zaman. Nabi Isa ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke akhir zaman, yang mana buat masa ini beliau berada di langit, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 33 tahun. Disebutkan bahawa umur beliau sewaktu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berumur 33 tahun.
famuddatu da'watihi kanat 3 sinin. Jadi beliau hanya berdakwah selama kurang lebih 3 tahun. Beliau hanya berdakwah kurang lebih 3 tahun. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran tentang kebenaran ataupun tentang diangkatnya Nabi Isa ini ke atas ke langit. Wama qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaih. Mereka tidak membunuhnya secara yakin. Iaitu mereka hanya menyangka membunuh Nabi Isa, akan tetapi pada hakikatnya tidak. Kerana ianya Nabi Isa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqabahu al-Masih likathrati siyahatihi. Disebutkan bahawa Nabi Isa ini diberi laqab Al-Masih. Al-Masih Isa kerana dia banyak berjalan. Kerana Nabi Isa banyak berjalan, banyak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Li'annahu kana masihul qadamain la akhmasa lahuma. Pendapat lain mengatakan Al-Masih ini membawa maksud iaitu tapak kakinya itu rata. Tapak kakinya itu rata, flat. Masihul qadamain. Wa qila li'annahu kana idza masaha ahadan min dhawil ahad buri'a ataupun bari'a biiznillah. Pendapat lain mengatakan bahawa diberi gelaran Al-Masih ini kerana apabila beliau menyapu kepada orang-orang yang tertimpa dengan penyakit dan sebagainya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan salah satu daripada mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Wasmuhu bil abraniyah Yasu' ay al-mukhlis. Nama Nabi Isa ini dalam bahasa Ibrani, yang mana bahasa Ibrani ni yang digunakan oleh Bani Israel. Pada pengajian yang lalu kita sebutkan bahawa Bani Israel ini menggunakan kurang lebih 3 bahasa. Bahasa Hebrew ataupun Ibrani, ataupun bahasa Aramiyah, yang mana bahasa Ibrani ini merupakan bahasa yang ditulis At-Taurah, dan bahasa Aramiyah merupakan bahasa yang digunakan untuk membahaskan, untuk mensyarahkan At-Taurah. Dan mereka juga menggunakan bahasa Arab. Naam, jadi nama Nabi Isa dalam bahasa Ibrani Yasu', yang membawa maksud mukhlis, yang ikhlas. Wa kunyatu Ibnu Maryam, gelarannya diberikan ataupun laqabnya diberikan anak kepada Siti Maryam. Ulama mengatakan bahawa Siti Maryam melahirkan Nabi Isa pada umur 13 tahun. Dan ianya merupakan salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam tanpa ibu dan ayah, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa ini tanpa ayah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan perjumpaan Nabi ataupun malaikat Jibril bersama Siti Maryam, yang mana Jibril itu diberikan tugas untuk mencampakkan roh ke dalam perutnya Siti Maryam. Naam, wa khalaqal insan min abin wa dan pada generalnya, pada umumnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu daripada ibu dan ayah. Dan yang terakhir daripada 25 nabi yang wajib kita imani dan ketahui secara terperinci adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan di sini dengan nama Taha. Dan Taha merupakan salah satu daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahawa nama Taha ini membawa maksud Badar, iaitu bulan penuh, bulan purnama. Ada juga mengatakan bahawa nama Taha membawa maksud syifa min kulli da', iaitu kesembuhan daripada segala penyakit. Wa huwa marwiyun an Ja'far as-Sadiq, yang mana pendapat ini merupakan yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ja'far as-Sadiq. Ada juga mengatakan bahawa makna Taha ini adalah tuba liman ihtada, berita gembira bagi setiap mereka yang mengambil hidayah daripadanya. Ada juga mengatakan bahawa Taha ini membawa maksud matma'us syafa'ah lil ummah, tempat pengharapan syafaat. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah orang yang diharapkan untuk mendapat syafaat daripadanya. Dan kesemua makna ini adalah benar. Ya, ini kalau dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagai bulan purnama, naam, benar, wajahnya lebih indah daripada bulan purnama.
kalau dikatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan penyembuh buat segala penyakit, naam, dengan keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyembuhkan penyakit yang zahir dan juga akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang batin, terutamanya penyakit-penyakit hati. Naam, dan kalau dikatakan bahawa ianya merupakan berita gembira buat mereka-mereka yang ingin mendapatkan hidayah pun betul, kerana sumber hidayah adalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang inginkan hidayah, maka tidak ada jalan lain kecuali untuk mengikuti daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dikatakan Nabi Muhammad ini merupakan matba'us syafa'ah, tempat untuk diharapkan syafaat, maka tidak ada tempat lain seperti mana yang disebutkan dalam hadis syafa'ah, iaitu apabila keadaan pada hari kiamat di padang mahsyar itu bertambah teruk, maka semua manusia akan pergi berjumpa dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengatakan, aku nafsi-nafsi, aku tak berani untuk nak mengatakan apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kemudian Nabi Adam menyuruh pergi ke nabi lain, diperintahkan untuk pergi berjumpa Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan yang terakhir mereka menyuruh untuk pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila sampai tiba berjumpa dengan Rasulullah, maka Nabi mengatakan, analah, akulah orangnya yang diizinkan. Ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in. Akulah orang yang pertama yang diizinkan untuk memberi syafaat, dan aku jugalah orang yang pertama untuk syafaat mereka diterima. Mungkin ada orang lain yang boleh bagi syafaat, tapi orang yang pertama yang diluluskan syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bukti risalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukanlah bapa daripada salah seorang daripada kamu, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, iaitu pesuruh Allah Subhanahu wa taala dan penutup segala nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Subhanahu wa taala atas setiap sesuatu maha mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup bagi setiap rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabi, dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan ataupun menjadikan risalah baginda sallallahu alaihi wasallam ni suatu risalah yang umum, yang meliputi, merangkumi jin, manusia, begitu juga dengan malaikah dan juga haiwan-haiwan yang lain, untuk mendapatkan kemuliaan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk sekalian manusia, untuk memberikan berita gembira dan juga menjadi warner, menjadi melarang mereka daripada melakukan yang dilarang, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sekadar mengambil barakah, kita menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Adnan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kurang lebih ada 21 nama ataupun 22 nama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ke Adnan, yang mana para ulama mengatakan bahawa nasab ataupun jalur keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam ini adalah mujarrab apa, untuk menjadi asbab perlindungan, untuk menjadi asbab kesihatan dan sebagainya. Idza kutiba likulli syai'in muhim, apabila ditulis untuk perkara-perkara yang penting. Dan orang-orang salih ini sentiasa mengambil berat untuk menghafal dan menulis ataupun mengingati orang lain agar supaya kalau boleh menghafal daripada silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam salah satu maulid ataupun sirahnya, bacaan sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, disebutkan di dalam bait maulidnya, wahfaz usul al-Mustafa hatta tara fi silsilati usulihi adnana. Wahfaz, hafalkanlah, usul al-Mustafa, datuk neneknya al-Mustafa, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tara, sehingga kamu melihat
di puncaknya, hatta tara fi silsilati usulihi Adnana, nama Adnan. Jadi kalau boleh kita cuba hafal daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ke datuknya Adnan. Dan kalau boleh kita tulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sampai ke Adnan, dan kalau boleh kita gantungkan di rumah agar supaya anak-anak kita boleh hafal. Kita jadikan anak-anak kecil ini, terutamanya di musim PKP, banyak masa yang terluang, ambil masa-masa seperti ini agar supaya mereka dapat menghafal, menggunakan waktu mereka ini dengan perkara yang bermanfaat. Antara perkara yang paling bermanfaat adalah untuk mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibu bapa untuk mengajarkan kepada anak mereka. Yang pertama adalah untuk mengajarkan kecintaan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti pepatah kita mengatakan, tidak kenal maka tidak cinta. Untuk mengenali, untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita cuba untuk berikan bahan-bahan yang dapat mengenalkan anak-anak kita ni kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, baik daripada buku, baik daripada mungkin pasang cerita yang terdapat di YouTube dan sebagainya pada anak-anak. Jangan hanya kita pasang tentang superhero dan sebagainya, akan tetapi superhero yang hakiki adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka membesar dalam kecintaan yang sejati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan qudwah hasanah mereka itu, tauladan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkataan mereka, dalam setiap perbuatan mereka, dan dalam setiap gerak-geri mereka, yang mana dengannya insya-Allah akan mudah untuk mereka melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi kita pasang niat untuk menghafal daripada namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bantu anak-anak kita untuk menghafal daripada nama-nama baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga ke datuknya. Naam. Disebutkan bahawa kana Adnan fi zamani Musa atau Isa alaihi wasallam. Disebutkan bahawa Adnan merupakan ataupun hidup di zamannya Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Wa Adnan min waladi Ismail bin Ibrahim, dan seperti yang disebutkan juga dalam hadis bahawa Adnan ini merupakan zurriyah daripada Nabi Ismail. Kita tahu bahawa daripada Nabi Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya, bapa segala nabi. Dan Nabi Ibrahim ada 2 anak, satu Nabi Ismail, satu Nabi Ishaq, yang mana daripada Nabi Ishaq ini datanglah seluruh para nabi daripada Bani Israel. Akan tetapi daripada Nabi Ismail ni hanya datang satu nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Naam. Wa bainahu wa baina Ismail qila 40 aban. Dikatakan bahawa di antara Adnan hingga ke Ismail ada kurang lebih 40 orang. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 7. Akan tetapi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ianya ada 30 orang daripada Adnan sampai ke Nabi Ismail. Jadi tadi kita cakap daripada Nabi Muhammad sampai Adnan ada kurang lebih 21 atau 22. Kemudian daripada, kalau mengikut pendapat Abdullah bin Abbas, ada kurang lebih 30 orang. Jadi kurang lebih daripada Nabi Muhammad sampai Nabi Ismail ada 50 orang. Al-khilaf baina Adnan wa Ismail wa min Ismail ila Adam alaihi wassalatu wassalam. Kemudian terdapat perbezaan riwayat dan pendapat di antara Adnan hingga Ismail, dan daripada Ismail hingga Nabi Adam alaihi salam. Wa la ya'lamu dhalika illa Allah. Tidak ada orang yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa baina dhalika qurunan katsira. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara nabi-nabi itu banyak kurun-kurun yang mana tidak ketahui siapa terdapat di dalam ni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan tentang ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang mana menjadi asbab wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam dunia ini. Kalau dikatakan bahawa tempat di makamnya, kalau dikatakan bahawa tempat di makamnya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu merupakan khairu biqa'il ard, sebaik-baik tempat di langit dan di bumi, yakni tempat ditanam jasadnya baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah tempat yang paling mulia, baik di langit ataupun di bumi. Maka tempat
terbentuknya jasad baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu juga merupakan salah satu tempat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Yang mana ibu baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, yang mana daripada Kilab bin Murrah ini bersambung nasab ibunya, bercantum nasab ibunya dan ayahnya. Wa kanat wiladatuhu bi Makkah, yakni ibu Nabi dan bapa Nabi dua-duanya daripada Quraisy, orang-orang Arab Quraisy yang mulia. Wa kanat wiladatuhu bi Makkah, Nabi dilahirkan di kota Makkah pada hari Isnin pada bulan Rabi'il Awal, tahun gajah. La ilaha illallah. Disebutkan dalam riwayat bahawa di antara kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kelahiran ataupun dengan zaman Nabi Adam alaihi salam kurang lebih 5500 tahun. Allahu taala a'lam. Naam. Rawadzalika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana ianya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Wa min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam, antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tubuh anggota tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di dalam Al-Quran. Antaranya qad nara taqalluba wajhika fis sama', kami melihat wajah kamu itu, yakni sekejap-sekejap melihat ke langit. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin kiblat itu dipindah daripada Baitul Maqdis ke kota Makkah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala directly, akan tetapi sentiasa melihat ke langit agar supaya dengan harapan turun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan perkara tersebut. Naam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fi. Janganlah kamu menggunakan mata kamu ini untuk memandang kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka ini kenikmatan dunia. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fi. Yang mana kami berikan perkara-perkara dunia kepada mereka itu adalah supaya untuk menguji mereka. Ayat lain, maka disebutkan wajah Nabi dan disebutkan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Fa inna ma yassarnahu bilisanik, sesungguhnya kami permudahkan bacaan Al-Quran itu dengan keberkatan lidah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan wajah Nabi yang mulia, disebutkan mata Nabi yang mulia, disebutkan lidah Nabi yang mulia. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, dan disebutkan juga tentang kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian disebutkan alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebutkan tentang hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazala bihi ruhul amin ala qalbik. Ar-ruhul amin, Jibril telah turun dengan wahyu untuk diletakkan ataupun untuk disampaikan pada hati kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka di sini disebutkan khatimun da'ghayya. Naam. Ya, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan penutup bagi segala nabi dan rasul. Maka tidak ada nabi yang akan diutuskan selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi syariahnya akan berkekalan sehingga ke hari kiamat, yang mana syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memansuhkan segala syariat yang datang sebelum syariat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu syariat pun yang akan memansuhkan syariatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kebenaran ini di dalam hadisnya, lan tazalu hadhil ummah qa'imatun ala amrillah ay dinil haq la yadurruhu man khalafahum hatta ya'ti amrullah ay as-sa'ah. Umat ini akan sentiasa berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni di atas landasan yang benar. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang berselisihan pendapat dengan mereka. Hatta ya'ti amrullah, sehinggalah datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berlakunya hari kiamat. Maksudnya selagi mana kiamat tak tiba, maka kita berada di atas agama ini, agama yang lurus, yang benar ini sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan ada golongan yang besar, yang ramai yang akan beramalkan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang yang tanya, nanti zaman Nabi Isa alaihi salam,
bukankah Nabi Isa akan bawa syariat yang baru ataupun menghidupkan kembali syariat beliau yang mana yang mana diberikan kepada beliau sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala naik ke langit. Nah, maka dikatakan bahawa Nabi Isa nanti apabila dia turun, dia hanya turun untuk menguatkan ataupun untuk menghidupkan kembali syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga akan dimuliakan dengan diberikan kesempatan untuk mengikuti daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga para nabi ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yunafi dzalika annahu hina zul yahkum bi raf'il jizyah. Dan mungkin orang akan tanya, akan tetapi nanti Nabi Isa akan mansuhkan hukum jizyah, yakni jizyah ni adalah teks yang dikenakan kepada orang-orang bukan Islam yang duduk di bawah jagaan kerajaan Islam. Maka dikatakan bahawa ini merupakan perkara yang telah diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni jizyah ini akan ada sampai turunnya Nabi Isa. Apabila turunnya Nabi Isa, dah tak ada dah orang-orang yang bukan Islam berada di bawah jagaan orang Islam. Maksudnya sama ada masuk Islam ataupun kamu akan diperang. Pada akhir zaman nanti Nabi Isa tidak akan menerima kecuali Islam, sama ada Islam ataupun pedang, iaitu peperangan. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam an akhbarana bi annaha mughayyatun ila nuzuli Isa fa hukmuhu bidzalika inma huwa bi syariati nabiyina. Maka pada hakikatnya hukum yang ditetapkan oleh Nabi Isa itu merupakan hukum yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kita masuk pada rukun iman yang seterusnya ataupun yang terkait dengan para malaikah. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu ashrin minhum jibrilu mikalu israfilu izrailu munkar nakirun wa raqibun wa kadza atidu malikun wa ridwanuh tadza. Naam, disebutkan di sini, dan malaikat adalah yang tidak mempunyai ayah dan ibu, tidak makan, tidak minum, dan tidak ada tidur bagi mereka. Perincian ataupun keterangan secara terperinci daripada mereka ada 10, iaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, dan begitu juga Atid, Malik dan Ridwan. Naam. Maka salah satu rukun iman yang wajib kita imani adalah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Para rasul telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepada mereka daripada Tuhan mereka, dan juga orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi, dan setiap daripada mereka itu beriman terhadap Allah dan malaikat, sehingga akhir ayat. Antara perkara yang wajib kita imani tentang malaikat-malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, annahum qad khalaqahumullah min ghairi wasitah. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan mereka ini tanpa perantaraan ibu ataupun ayah, seperti mana manusia itu dicipta melalui perantaraan ibu dan ayah. Falaisu rijalan wala nisaan wala khunatha. Maka mereka tidak ada jantina, bukan lelaki, bukan perempuan, dan bukan khuntha. Nah, faman i'taqada dhukuruhum, barang siapa yang rasa bahawa ataupun meyakini bahawa malaikat itu daripada golongan lelaki, kana mubtadi'an fasiqan, maka dia telah melakukan satu perkara bid'ah dan telah melakukan dosa. Wa fi kufrihi qaulan, ada pendapat yang mengatakan bahawa ini menjadi kufur dengan meyakini ataupun berpendapat dengan yakni mengambil daripada pendapat bahawa malaikat itu adalah lelaki. Wa man i'taqada unusatahum kana kafiran bil ijma'. Akan tetapi barang siapa yang meyakini bahawa malaikat itu dari golongan wanita, maka dia kufur secara ijma'. Wa aula bil kufri man i'taqada khunusatahum limazidit tanqis. Adapun mereka-mereka yang mengatakan bahawa malaikat itu adalah daripada golongan khuntha, maka
kekufuran mereka itu lebih teruk daripada mereka-mereka yang meyakini bahawa malaikat itu adalah dari golongan wanita. Sebab apa? Sebab keadaan khunsa itu lebih rendah daripada golongan wanita. Waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka menjadikan para malaikat itu daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari golongan wanita. Yang ini mereka mengatakan bahawa malaikat itu yang mana merupakan hamba Allah dari golongan wanita. Kemudian ditanya kepada mereka, adakah mereka melihat waktu malaikat itu diciptakan? Adakah mereka menyaksikan sewaktu malaikat itu diciptakan? Ya, ini penyaksian mereka, perkataan mereka, pendapat mereka itu ditulis dan mereka akan ditanya dan diazab tentang perkara tersebut. Itu yang pertama, malaikat diciptakan tanpa perantaraan ibu dan ayah dan mereka tidak berjantina. Yang kedua yang perlu untuk kita yakini tentang para malaikat adalah mereka ini diciptakan daripada cahaya. Cahaya yang mana cahaya ini mudah untuk mengambil pelbagai bentuk, mengambil pelbagai rupa. Naam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur. Nabi SAW bersabda bahawa para malaikat itu diciptakan daripada cahaya dan jin itu diciptakan daripada percikan api, dan manusia itu ataupun anak-anak Nabi Adam telah diciptakan sesuai dengan apa yang diceritakan, diberitahukan kepada kamu. Dan di sini menunjukkan bahawa membatalkan teori-teori mereka-mereka yang mengatakan bahawa manusia itu bukan diciptakan daripada tanah ataupun bukan berasal daripada Nabi Adam. Bahkan sebelum manusia itu menjadi manusia, mereka mengambil form yang lain selain daripada manusia. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang mana Nabi SAW ini wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak menyebutkan apa-apa mengikut hawa nafsunya, bahkan ianya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya ianya merupakan daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka ianya jelas, tak ada ragu-ragu lagi kita orang Islam, kita percayai 100% bahawa kita ini diciptakan, kita datang daripada Nabi Adam dan Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah. Waqad kana Jibril ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam ala surati Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Dan terkadang Sayyidina Jibril alaihi salam apabila bertemu dengan Jibril apabila berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerupai salah satu sahabat Nabi yang bernama Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah al-Kalbi ni satu sahabat yang sangat handsome. Maka bila Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah, maka akan menyerupai wajahnya Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Ada juga waktu-waktu yang Jibril tidak menyerupai wajah Dihyah al-Kalbi, seperti dalam hadis Jibril yang masyhur. Jibril alaihi salam datang, kata Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, datang menyerupai seorang yang tidak kami kenali, dan dahlah kami tidak kenali, tidak pula terdapat padanya kesan-kesan perjalanan. Yang ini dulu badui, yang ini dulu kalau nak jalan di padang pasir, yang ini akan kena habuk dan sebagainya. Jadi orang ni dahlah kami tak kenal, lepas tu tak ada nampak pula macam dia baru sampai daripada mana-mana. Maksudnya dia datang fresh, segar. Biasanya kalau tak kenal, maksudnya kena datang dari tempat yang jauh. Dan kalau datang dari tempat yang jauh, maka perlu melalui daripada padang pasir yang akan menyebabkan badan mereka berhabuk dan sebagainya. Akan tetapi Jibril AS datang dalam keadaan wajah yang tidak dikenali dan dalam keadaan yang bersih untuk menanyakan Nabi SAW tentang rukun agama, tentang Islam, iman dan ihsan. La ilaha illallah. Naam. Begitu juga Nabi Jibril alaihissalam dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengambil rupa bentuk manusia untuk berjumpa kepada Siti Maryam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya. Fa arsalna ilaiha ruhana, kami telah menghantarkan roh kami, ataupun yang membawa maksud roh ini adalah Jibril
alaihi salam berjumpa kepada Siti Maryam, fatamassala laha, dan dia mengambil rupa bentuk manusia yang sempurna, basharan sawiya. Nah, itu yang kedua, iaitu malaikat diciptakan daripada cahaya dan mampu untuk mengambil bentuk apa-apa bentuk, ataupun mampu untuk menyerupai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tentang malaikat, sya'nuhum ta'ah, kerja mereka, keadaan mereka ini hanya mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat mereka duduk kebanyakannya adalah di langit. Kebanyakan mereka berada di langit. Ada juga di antara mereka yang duduk di atas muka bumi ini. Mereka bersifat jujur tentang apa-apa yang mereka sampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam tanpa berhenti. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidak pernah melanggar perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Mereka semua akan dicabut nyawa mereka, ataupun mereka semua akan mati apabila ditiupnya sangkakala yang pertama. Semua malaikat-malaikat akan mati apabila ditiupnya sangkakala yang pertama, kecuali beberapa malaikat yang mempunyai tugas-tugas yang tertentu, seperti yang memegang daripada arasnya Allah Subhanahu wa taala, yang memikul arasnya Allah Subhanahu wa taala, war ru'asa al-arba'ah. Begitu juga dengan 4 malaikat yang utama, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Naam, fa innahum yamutuna ba'daha. Maka mereka ini akan meninggal selepas itu, selepas ditiupnya sangkakala yang pertama. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang para malaikat, bal hum ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka ini merupakan hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu bil qawl, tak pernah objek kepada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan mereka sentiasa menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Naam, kemudian disebutkan bahawa mereka ini, jumlah mereka adalah ramai. Bahkan mereka merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak bilangan mereka. Paling banyak bilangan makhluk Allah Subhanahu wa taala daripada satu jenis adalah malaikat. Malaikat ni paling ramai. Sehingga satu hari Nabi SAW terdengar satu bunyi yang kuat di langit. Ini bunyi yang kuat datang daripada langit. Kemudian Nabi mengatakan bahawa memang layak untuk langit itu berbunyi. Kerana apa? Kerana tidak ada satu tempat, tidak ada tempat, setiap daripada 4 jari akan ada satu malaikat yang bersujud ataupun beribadah di dalamnya. Punya nak katakan ramainya malaikat di langit. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tak ada orang pun yang mengetahui bilangan jumlah tentera Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan malaikat kecuali Allah. Ma min mawdi'in illa wa fihi malakun sajid aw raki'. Tak ada satu tempat pun kecuali akan ada satu malaikat yang sujud ataupun rukuk. Alaina an na'taqid wujudahum 'ala al-ijmal illa man warada ta'yinuhu bi ismihi al-makhsus. Kita tidak diwajibkan untuk kita tidak wajib untuk mengenal setiap daripada mereka secara khusus, kecuali mereka-mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama mereka secara khusus. Fayajibul iman bihim tafsilan ka Jibril wa nahwihi wa hamalatil arsh wal hafazah wal katabah wal musabbihun wal mustaghfirun lil mu'minin wasajidun was-saffun wal muta'aqibuna bil laili wan nahar wa malaikatir rahmah wa malaikatis sayyarah yabtaghuna majalis dzikr wa ghairihim. Ini malaikat-malaikat yang disebutkan oleh Allah ataupun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Jibril, Mikail dan sebagainya, yang mendukung arasnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang menulis daripada catatan ataupun amalan, yang bertasbih, yang beristighfar buat orang-orang mukminin, yang bersujud, yang berdiri dalam saf, yang bersilih ganti siang dan malam dan sebagainya. Begitu juga dengan malaikat rahmat, begitu juga malaikat-malaikat yang mencari daripada majlis-majlis zikir, seperti insya-Allah kalau diterima majlis ilmu kita ini, maka Allah akan ada malaikat-malaikat yang duduk bersama kita walaupun di mana kita berada. Kalau kita menjaga daripada adab majlis ilmu, maka malaikat akan berada bersama kita, dan malaikat itu akan berkumpul, halumma ila bughyatikum,
Satu malaikat kalau jumpa tempat majlis ilmu ataupun majlis zikir, maka mereka akan memanggil malaikat-malaikat yang lain, datanglah sini untuk inilah apa yang kamu inginkan, ataupun inilah maksud tujuan kamu untuk mencari daripada majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir, dan mereka akan berkumpul sehingga naik ke langit. Naam. Qala ta'ala wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma minna, tidak ada seorang pun daripada kami kecuali mereka mempunyai tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ini juga yang disebutkan oleh Jibril sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jibril hanya boleh meneman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai satu tahap. Lepas daripada Sidratul Muntaha, nak naik lagi, Jibril dah tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa adakah tempat seperti ini seorang kawan meninggalkan kawannya, maka Nabi Jibril mengatakan wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Setiap dari kami mempunyai tempat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat masing-masing. Aku tak boleh nak melewati daripada tempat ini. In taqaddamta ihtarakta, in taqaddamtu ihtaraktu. Kalau kamu ke depan ya Rasulullah, kamu akan dapat menembusi daripada hijab, akan tetapi kalau aku ke depan, aku akan terbakar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, kemudian antara perkara tentang para malaikat yang wajib untuk kita imani adalah mereka ini makhluk-makhluk yang diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man lahu janahan. Di antara mereka ada 2 sayap. Ada yang mempunyai 3, ada yang mempunyai 4. Wa minhum man yazidu ala dhalik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menambah, memberikan kelebihan daripada makhluk-makhluknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat itu rasul, pesuruh, utusan, yang mana mereka ini mempunyai sayap. Ada di antara mereka ada 2 sayap, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah daripada makhluknya apa yang dikehendaki. Disebutkan dalam hadis bahawa Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam mempunyai 600 sayap. Jibril alaihi salam mempunyai 600 sayap. La ilaha illallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam keadaan yang sebenar ini 2 kali. Sekali di permulaan kenabian, dan yang kali yang kedua sewaktu Jibril menemani Rasulullah, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Naam. Kemudian satu perbahasan yang terkait dengan beriman kepada malaikah adalah wajib juga untuk kita beriman dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran, wildan dan hurul ain. Boleh nak sebut, boleh nak katakan mungkin wildan ni anak-anak kecil, yang anak kecil lelaki yang handsome, dan hurul ain ini kurang lebih bidadari. Naam. Maka wajib untuk kita beriman bahawa terdapatnya wildan di dalam syurga, iaitu makhluk-makhluk yang indah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam syurga. Dengan memandang mereka akan mendatangkan kegembiraan dalam hati. Li'annahum kallu'lu' mufarraq. Mereka ni seperti mutiara-mutiara yang bertebaran. Wahum maradun la sya'ra ala wujuhihim. Mereka ini seperti anak-anak muda, anak-anak kecil yang tidak mempunyai bulu di muka. Maksudnya masih muda lah. Ala surati auladi dunia, dalam bentuk muka anak-anak kecil di dunia ini. La yashibun. Mereka tidak menjadi tua. Umur mereka tu anak-anak kecil je. Sampai bila-bila la yakhtur biqalbi ahadin minhum fahishah la ab wala lahum. Mereka tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai mak. Begitu juga wajib untuk kita imani bahawa terdapat bidadari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini daripada golongan wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan mereka ini daripada cahaya. Mereka juga tidak mempunyai ayah dan ibu. Orang-orang beriman akan menikahi mereka di syurga.
La ilaha illallah. Naam. Ka'annahunna liyaqut fi safaihin. Mereka ini seperti permata-permata yang indah, seperti mutiara dalam keputihan mereka. Yara mukhu saqihinna min wara'i lahmihinna wa 'azamihinna wa jildihinna. Mereka ini disebutkan bahawa seakan-akan kalau kita ada gelas kala hijau, dalam tu ada minuman kala merah, macam tu. Tubuh badan mereka itu macam tu, boleh dilihat keajaiban dan keindahan mereka. Ru'usuhunna mukallalatun bidur. Kepala mereka ini dihiasi dengan permata-permata, intan permata. Disebutkan, dipanggil mereka ini hurul ain ataupun bidadari kerana li'annahu a'yunuhunna ishtadda bayaduha, kerana mata putih mereka itu sangat putih dan mata hitam mereka itu sangat hitam. La ilaha illallah. Nah, maka khulasahnya, malaikat-malaikat ini mereka bukan daripada kalangan jin. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak tidur, mereka tidak bernikah, mereka tidak mempunyai dzurriyyah. La tuktab a'maluhum li'annahum kutab. Amalan-amalan mereka tidak ditulis seperti manusia. Kerana apa? Kerana mereka yang menulis amalan manusia. Wala yuhasabuna li'annahum husab. Mereka tidak menghitung daripada, yakni amalan mereka tidak dihitung kerana mereka lah yang menghitung amalan manusia. Wala tuzan a'malahum li'annahum la sayyi'ata lahum. Dan amalan-amalan mereka juga tidak ditimbang kerana mereka tidak mempunyai dosa. Mereka akan dibangkitkan bersama jin dan manusia. Yashfa'una fi usati bani Adam. Akan tetapi mereka diizinkan untuk memberi syafaat kepada anak Adam. Wa yarahum 'amatal mu'minin fil jannah wa yadkhulunaha. Maka di dalam syurga nanti kita semua akan dapat melihat daripada malaikat, dan mereka juga akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna min ahli jannati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita daripada ahli syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dapat masuk ke dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa diazab, tanpa dihisab, tanpa dihitung amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Adapun di dunia, sebahagian daripada orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat daripada malaikah, maka mereka akan dapat melihat daripada malaikah, seperti mana yang berlaku di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebahagian daripada mereka dapat lihat, seperti Abdullah bin Abbas dapat melihat Sayyidina Jibril. Begitu juga Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dapat melihat Jibril. Bahkan bukan hanya dapat melihat Jibril, bahkan dapat mendapat salam daripada Jibril, dan Sayyidatina Khadijah mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, kemudian kita sebutkan secara terperinci tentang malaikat-malaikat 10 ini dan tugasan mereka. Naam. Wajib bagi setiap mukallaf untuk mengimani 10 malaikat ini secara terperinci, ataupun mengetahui tentang mereka secara terperinci. Yang pertama Jibril. Boleh disebutkan Jibril, boleh disebutkan Jibrail. Dua yakni lugah yang berbeza ataupun lahjah yang berbeza dalam bahasa Arab, yang membawa maksud Abdullah, hamba Allah. Seperti Israel dalam bahasa Ibrani, Isra merupakan hamba yang terpilih, dan Il itu adalah Allah. Maka Jibra juga merupakan hamba, Il itu adalah Allah dalam bahasa Ibrani. Muwakkal bil wahyu ditugaskan untuk membawa wahyu, memberi wahyu kepada para nabi, menyampaikan wahyu. Al-khabar alladhi ya'ti bihi min indillah lil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Naam, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi. Wa yusamma, nama Jibril terkadang disebutkan dalam Al-Quran dengan Ar-Ruhul Amin, ruh yang dipercayai. Qala ta'ala nazala bihi Ar-Ruhul Aminu ala qalbik. Sesungguhnya Ar-Ruhul Amin ini membawa wahyu kepada kamu wahai Muhammad, ataupun kepada hati kamu. Disebutkan sebagai ruh kerana dia membawa wahyu
daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana wahyu itu apabila diamalkan akan mendatangkan kehidupan dalam ruh. Apabila wahyu itu diamalkan oleh manusia, maka ia akan menghidupkan roh manusia apabila diamalkan. Maka orang yang tidak beramal dengan wahyu, rohnya akan mati. Orang yang beramal dengan wahyu, rohnya akan hidup. Begitu juga Jibril dinamakan Ruhul Qudus. Disebutkan di dalam Al-Quran, "Qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqq." Katakanlah wahai Muhammad, Ruhul Qudus telah menurunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu kebenaran. Begitu juga disebutkan nama Jibril ini dengan nama Namus, seperti dalam hadis ataupun seperti yang disebutkan oleh Waraqah bin Naufal, sepupunya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sewaktu kali pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan ketakutan, maka Sayyidatina Khadijah yang menenangkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah yang mententeramkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidatina Khadijah dengan kepandaiannya telah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa sepupunya yang merupakan seorang ahlul kitab, orang yang mempunyai ilmu tentang kitab. Maka Naufal mengatakan, laqad ja'a an-namus alladhi nazala ala Musa. Maka Namus iaitu Jibril telah datang kepada kamu, yang mana dia juga telah mendatangi Nabi Musa. Wa huwa afdalul malaikah wa sahibus syiddah wal quwwah. Dan Jibril merupakan malaikat yang paling mulia ataupun ketua para malaikat, dan merupakan malaikat yang sangat kuat. Disebutkan dalam riwayat bahawa Sayyidina Jibril turun berjumpa dengan Nabi Adam sebanyak 10 kali, kepada Nabi Idris sebanyak 4 kali, kepada Nabi Nuh sebanyak 50 kali, kepada Nabi Ibrahim sebanyak 42 kali, kepada Nabi Musa 400 kali, kepada Nabi Isa 10 kali, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1024 kali. La 24,000 kali. Naam. Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 24,000 kali. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang kata bertanya kepada Jibril, kenapa kamu tak turun lebih kerap? Maka Jibril mengatakan, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tak turun kecuali dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak turun kecuali dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Jibril ingin selalu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Nabi Muhammad ingin selalu berjumpa dengan Jibril, akan tetapi Jibril hanya diizinkan oleh Allah untuk turun berjumpa dengan Nabi Muhammad atas perintah. Naam. Disebutkan dalam satu riwayat oleh Imam As-Suyuti. Imam Suyuti ni seorang alim, seorang mufassir dan sebagainya. Beliau menyebutkan bahawa Jibril akan turun untuk mengiringi, ataupun apabila seorang yang beriman itu meninggal dalam keadaan berwuduk, maka Jibril akan turun ataupun menyaksikan kematian orang yang meninggal dunia dalam keadaan berwuduk. Salah satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang sentiasa menjaga wuduk. Dan ini merupakan satu adab orang-orang yang beriman. Kalau boleh kita sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Isra' dan Mi'raj mendengar daripada terumpahnya Sayyidina Bilal. Sedangkan Bilal masa itu berada di dunia, akan tetapi rohnya sudah berada dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mendengar daripada terumpahnya Bilal di dalam syurga. Maka ditanya, apakah amalan kamu? Maka Bilal menjawab, aku tak ada amalan lain ya Rasulullah, kecuali setiap kali aku berhadas, aku akan mengambil wuduk dan solat sunat tahiyatul wuduk. Maka dengan amalan tersebut telah didengari terumpahnya Bilal di dalam syurga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan bisyarah ataupun satu berita gembira yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para ulama menyebutkan bahawa orang-orang yang beriman ini roh mereka sudah berada di dalam syurga sebelum mereka masuk dalam syurga.
ataupun mereka di dunia ini sudah mendapatkan kenikmatan syurga sebelum mereka dapat masuk syurga. Kerana mereka sentiasa mentaati daripada perintah Allah, sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa hadir diri mereka bersama Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan mereka itu sudah mendapat kenikmatan syurga sewaktu berada di dunia. Dan antara kenikmatan juga yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di dalam dunia ini daripada nikmat-nikmat syurga adalah as-sakinah, ketenangan hati. Yang mana ketenangan hati ini hanya didapati dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman, tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, menjadi tenang hati mereka itu dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dan ketahuilah bahawa dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Yang mana ketenangan hati itu merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, yang mana tidak diberikan kepada orang-orang kafir ataupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang-orang yang berusaha untuk sentiasa menjaga daripada wuduknya, menjadikan kita daripada orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disibukkan lidah kita, disibukkan hati kita ini untuk sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disibukkan hati kita ini untuk berusaha untuk menghadirkan diri kita bersama Allah Subhanahu wa taala di luar salat dan juga di dalam salat. Terutamanya di dalam salat, kerana itu merupakan tempat untuk kita lebih banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingati aku. Akan tetapi berapa banyak daripada kita yang lalai di dalam salat. Hati kita tidak hadir bersama Allah Subhanahu wa taala sewaktu menunaikan salat. Kalau dalam salat keadaan hati kita macam tu, kelalaian kita macam tu, bagaimana pula keadaannya di luar salat? Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Malaikat yang seterusnya Mikail ataupun Mikail, sama juga macam Jibril ataupun Jibrail, membawa makna Ubaidullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kecil. Ubaidullah, yang ini mereka merasakan diri mereka kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muwakkal bikailil amtar, ditugaskan untuk menurunkan hujan, ditugaskan juga untuk menjaga air laut, air sungai, ditugaskan untuk memberi rezeki, ditugaskan juga untuk memberi rupa bentuk kepada janin di dalam rahim ibu, memberi rupa bentuk kepada janin dalam rahim ibu. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, dan juga dengan Jibril dan Mikail secara khusus, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga menganggap mereka ataupun orang-orang kafir sebagai musuh. Maka disebutkan malaikat secara umum, dan kemudian disebutkan tentang Jibril dan Mikail secara khusus, kerana mereka ini merupakan malaikat-malaikat yang mulia di kalangan para malaikat. Kemudian Israfil, malaikat Israfil yang membawa maksud Abdul Rahman, muwakkal bilauhil mahfuz, ditugaskan untuk menjaga lauhil mahfuz, dan juga ditugaskan untuk meniup sangkakala. Sangkakala itu apa? Ianya merupakan satu trompet yang besar yang diperbuat daripada cahaya. Pada trompet tersebut, pada sangkakala terdapat lubang-lubang mengikut bilangan ruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, ataupun mengikut bilangan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup, yang mempunyai ruh. Fayunfakh fihi nafkhatain, maka Israfil akan meniup sangkakala ni 2 kali. Kali yang pertama, tafna fiha jami'ul makhluqat illa masya-Allah. Apabila ditiup sangkakala yang pertama, maka hancurlah, musnahlah, matilah segala makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali
mereka-mereka yang dikehendaki Allah untuk hidup. Antaranya adalah arash, kursi, lauhil mahfuz, qalam, wal jannah, wal nar, wal arwah. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, malaikat-malaikat, ada setengah-setengah malaikat yang memegang arash, ataupun malaikat yang empat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Mereka ada pendapat mengatakan akan meninggal dunia selepas daripada tiupan sangkakala yang pertama. Dan jarak di antara tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua tu kurang lebih 40 tahun. Disebutkan dalam riwayat 40 tahun. La ilaha illallah. Kemudian ditiup buat kali yang kedua, tub'ats fihi jami'ul makhluqat. Apabila ditiupkan buat kali yang kedua, maka hiduplah seluruh makhluk-makhluk tersebut. Fatarji'ul arwah li ajsadiha. Jadi kali pertama tadi, bila sangkakala ditiupkan, kita sebutkan tadi dekat sangkakala tu ada lubang mengikut bilangan ruh ataupun mengikut bilangan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai ruh. Maka bila ditiup tiupan yang pertama, seluruh roh tu seakan-akan disedutkan, semuanya akan datang kat sangkakala yang mana setiap lubang tu dikhususkan untuk satu roh tersebut. Jadi bila ditiup sangkakala yang kedua, roh tadi yang ada dekat sangkakala itu kembali balik ke badan mereka, kembali balik kepada badan mereka dalam split second. La tukhti ruh jasadah. Dan tak ada satu roh pun yang termasuk salah, masuk salah badan, tak ada. Semuanya dah tahu dah tempat mana. Semua ada GPS sendiri, tahu mana nak pergi. Wa ma baina nafkhatain 40 sanah. Di antara dua tiupan 40 tahun. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa nufikha fihi wa nufikha fis suri. Apabila ditiup sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka mati ataupun pingsanlah seluruh makhluk yang berada di langit dan di bumi, illa masya-Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup buat kali yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Immediately, fa idzahum, serta merta mereka akan berdiri menunggu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Betapa pantasnya kelajuan roh ini kembali ke jasad mereka. Dan kita pun tak tahu berapa jarak di antara sangkakala itu nak sampai ke roh tersebut. Kat dunia ni kita tahu tentang kelajuan kereta, kelajuan basikal, kelajuan kita berjalan, kelajuan bunyi, kelajuan cahaya, kelajuan roket dan sebagainya. Akan tetapi ini kelajuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung, yang maha laju, yang maha hebat, yang menjalankan Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang sangat singkat. Dan di dalam waktu yang sangat singkat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala telah perlihatkan pelbagai perkara kepada Nabi SAW. Maka Allah yang menciptakan waktu itu berkuasa untuk memanjangkan dan memberikan keberkatan dalam waktu kepada mereka-mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Maka kalau kita ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberkati waktu kita, maka walaupun umur kita yang pendek, umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita yang pendek ini, apabila diberkati, maka kita akan diberikan taufik untuk melakukan pelbagai daripada amalan-amalan soleh. La ilaha illallah. Antara orang-orang yang diberkati kehidupan mereka adalah mereka ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amalan-amalan pada waktu-waktu yang mulia. Seperti diperbanyakkan amalan mereka di bulan Ramadan, yang mana seperti kita tahu amalan sunat dilipat kali gandakan pahalanya kepada fardu. Pahala fardu dilipat kali gandakan 70 kali fardu. Kemudian mereka diberikan taufik untuk beramal pada malam-malam seperti malam Lailatul Qadar, ataupun pada malam-malam yang mulia, malam Jumaat, ataupun mereka diberikan taufik untuk beribadah di penghujung malam, iaitu di waktu sebelum sahur, sebelum subuh. Maka orang-orang yang Allah ingin berkati kehidupan mereka, umur mereka, rezeki mereka, maka mereka ini diberikan taufik untuk lakukan amalan pada waktu yang mana amalan tersebut dilipat kali gandakan amalan tersebut.
Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada golongan orang-orang yang diberkati umur mereka, yang diberkati ilmu mereka, yang diberkati kesihatan mereka, yang diberkati harta benda mereka, yang diberkati anak pinak mereka. Yang ini satu perkataan yang singkat, barakallahu fiik. Sebahagian daripada guru-guru ataupun orang-orang salih, doa mereka kepada orang lain hanyalah barakallahu fiik. Semoga Allah letakkan barakah kepada kamu. Yang mana ianya sungguh pendek, singkat, akan tetapi merangkumi makna yang banyak bagi mereka-mereka yang memahami makna di sebalik perkataan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati daripada majlis ilmu kita dan berkati daripada ilmu kita, dan jadikan kita ni orang-orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung pengajian pada minggu yang akan datang berkenaan dengan malaikat Israel. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر رب الرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.